sama ni kejap Dari Encik Ali berkongsi peristiwa pengalaman ketika beliau dengan temannya sedang duduk di kolong blok rumah. Ini kisah Encik Ali ni agak panjang, tapi saya berikan anda gambaran sedikitlah. Encik Ali kata beliau dengan rakannya suka sangat duduk kolong blok. Duduk di kolong blok tu akan buat air lah, sebab Encik Ali ni tinggal di tingkat 1, temannya tinggal di tingkat 4. Jadi Encik Ali akan dari rumahnya tingkat 1 tu dia akan keluar bawalah air kopi yang dia buat sendiri. Isteri dah tidur, anak-anak dah tidur. Jadi dia carilah peluang untuk untuk mungkin hang out dengan kawan satu blok lah, dan dia akan dalam cerita ni dia kata akan bawa turun kopi lah, kalau ada kuih muih yang isteri ada masak tadi goreng-goreng ke, saya akan bawa bersama duduk. Kami hanya duduk berbual-bual, cakap tentang apa yang topik nak diperkatakan pada tempoh hari, kita cakap lah. Dan antara satu kali tu bila Cik Ali dengan sahabatnya iaitu Encik Suhaimi, Cik Ali dan Encik Suhaimi sedang duduk di kolong blok rumahnya, dan perkara ini berlaku di salah sebuah kawasan di Bukit Panjang. Topik pada malam tu yang disebutkan itu adalah tentang misteri jam 12. Sebab mereka ni berdua baru saja mendengar rancangan MJ12. Jadi bila dah lepas tu duduklah di kolong blok sambil tu bercerita tentang kepercayaan, tentang tu tentang ni. Mereka telah pun melakukan sesuatu. Jadi teman Cik Ali, Cik Suhaimi ni sebenarnya ada menyimpan sesuatu yang ditinggalkan oleh arwah ibunya. Pendengar misteri jam 12, percaya ataupun tidak, ingat rancangan ini hanya satu hiburan saja. Kata Encik Ali, teman saya kemudian naik ke atas KC. Setelah kami berbincang berbual-bual tentang misteri jam 12, kisah seram lah yang diketengahkan oleh pendengar-pendengar Ria. Teman saya mengatakan yang dia ada simpan sesuatu. Waktu tu topik yang KC ketengahkan adalah tentang barang-barang pusaka peninggalan arwah. Ada keris, ada cincin batu akik, ada juga barang-barang pelik yang lain. Teman saya kata arwah ibunya ada meninggalkan sesuatu dalam peti. Dan sampai sekarang dia percaya yang benda tu yang menjaga rumahnya supaya tidak disampuk, dirasuk oleh mana-mana makhluk. Bila saya dengar, saya terperanjat. Jadi dia pun naik ke atas, kata Encik Ali, bawa turun peti yang dimaksudkan itu. Dia naik ke atas, saya sedang tunggulah. Saya pun hidupkan sebatang rokok. Kemudian lalu seorang makcik, betul-betul dekat koridor tempat lalu lalang di hadapan rumah saya. Makcik itu berdiri depan rumah saya lama, Casey. Saya sebenarnya tak perasan, sebab bila makcik tu lalu, dia jalan belakang saya, dah tak nampak dah. Bila lelaki tu turun, teman saya Suhaimi turun ke bawah. Dia pun membawa peti, kemudian dia buka. Sebelum dia buka peti tersebut dia kata, "Eli, apa depan rumah kau ada orang tu? Makcik tu nak apa tu?" Casey, rupa-rupanya sejak saya nampak dia tadi, dia tak bergerak, berdiri depan pintu rumah saya, Casey. Apabila saya toleh sahaja, makcik itu pun bergerak dan meninggalkan kolong blok. Saya dengan teman saya Suhaimi berdiri, melihat makcik itu dari belakang. Dia jalan, kemudian keluar, nyeberang jalan, entah dia hilang pergi ke mana. Kemudian kembali pada topik saya dengan teman saya, Casey. Dia pun bukalah sesuatu. Bila dia buka peti itu, dalam peti tersebut terperanjat. Apabila teman saya menunjukkan, Casey nak tahu ada apa? Dalam peti itu ada kuku. Kuku yang diketip banyak dalam peti tersebut. Saya tanya, ni apa benda? Entahlah, mana aku tahu. Arwah ibu aku kasih aku simpan. Ini pendinding, kau pun mesti ada pendinding tau, kata teman saya dengan bongkak dan riak. Dalam peti itu, selain dari ada kuku yang telah pun diketip, dibuang dalam peti tersebut, banyak, Casey. Juga ada bungkusan yang dililit dengan kain kuning. Saya tak tahu apa di dalamnya. Casey, teman saya mengatakan, bila benda ni ada dalam rumah, siapa nak hantar sihir tak boleh masuk, sebab ada penjaga pendinding dalam rumah. Dan dia nasihatkan saya untuk dapat pendinding. Tapi saya ni memang tak percaya benda-benda ni semua, Casey. Kemudian dia bawa pulang benda tu ke rumah. Saya pun pulang ke rumah. Saya baring atas katil, tak boleh tidur, terfikirkan tentang barang yang disimpan oleh sahabat saya. Lat beberapa minit setelah saya nak lelapkan mata, ada orang ketuk pintu rumah, Casey. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kata Encik Ali, saya bangun, keluar dari bilik, pergi ke arah pintu rumah saya. Saya buka pintu, terperanjat, nampak makcik tadi depan pintu saya. Astaghfirullahalazim.
Astaghfirullahalazim. Waalaikumsalam. Makcik nak apa, cik? Makcik cari siapa? Berdiri makcik tu tak jawab pun soalan saya. Makcik nak apa, cik? Makcik cari siapa? Casey, makcik tu tak bergerak-gerak, Casey. Saya masuk balik dalam rumah saya tutup pintu, saya tutup tingkap semua dan tidur sampai ke pagi. Sampai ke saat ini, Casey, barang yang disimpan oleh kawan saya sebenarnya, adakah barang itu telah pun mengundang makcik itu datang? Ataupun makcik itu mungkin antara pendinding yang telah pun menjaga rumah kawan saya dan sekarang ini nak masuk rumah saya, nak melindungi rumah saya. Terima kasih. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.